Untuk malam ini fokus kita adalah kertas 2 ya. Kertas 2 soalan subjektif yaitu 4 struktur 5 esei ya. Maksudnya daripada soalan struktur ini pelajar kena jawab 4 dan yang esei ini pelajar kena jawab 3. Jadi maksudnya pelajar perlu jawab 7 soalan ya. Jadi hasil daripada slot malam ini kita boleh dapat satu gambaran berapakah soalan yang boleh dijawab oleh pelajar selepas mengikuti slot pada malam ini ya. Okey. Kita tengok di sini, malam ini cikgu akan fokus 4 tajuk ya. Iaitu tajuk 9, 12, 13, 14. Jadi maksudnya bila kita fokus 4 tajuk ini, dia ada 10 bab ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 bab. Okey, 10 bab pelajar boleh jawab satu soalan. Di sini 2, 3, 4, 5. Jadi berbaluikah 10 bab ini pelajar boleh jawab 5 bab. Okey, maksudnya 5 bab ni kalau kita tengok daripada 7 soalan ini, maksudnya pelajar hanya perlu cari 2 soalan lagi ya supaya pelajar boleh jawab 7 soalan. Okey, kemudian selepas itu baru kita akan fokus tajuk 10, 11 dan 15. Tetapi untuk tajuk 10, 11 dan 15 ini cikgu tidak akan bincang secara detail lah ya. Cikgu hanya bagi tahu apakah tajuk-tajuk fokus untuk 10, 11, 15 sebab ini kita mau cari 2 saja. Yang penting iaitu 5 tadi itu ya. 5 soalan itu. Okey. Jadi ini analisis kekerapan soalan kita boleh tengok memang kalau kita buat tajuk 12 ni memang akan ada 2 soalan ya setiap tahun. Okey, dan kita boleh tengok di sini bila kita baca 10 bab memang akan boleh jawab 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tahun 2021 kita tengok dan tahun 2022 pun kita boleh tengok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksudnya 10 bab itu bukannya omong-omong kosong tapi itu adalah analisis yang kita buat bahwa 10 bab itu maksudnya bonus sudah ya. Daripada 20 bab, 10 bab kita boleh jawab 5 soalan di situ ya. Dan daripada 5 soalan itu, kalau kita tengok sebenarnya pelajar sudah boleh dapat 70% ya. 70% maksudnya wajarannya adalah 50%. Ini belum masuk kertas 1. Maksudnya pelajar perlu dapat sekurang-kurangnya 20% ya kertas 1 untuk dapat A minus lah sejarah ya. Jadi 50% ini maksudnya 10 bab itu pun pelajar sudah boleh dapat C ya untuk sejarah ya, belum termasuk kertas soalan kertas 1. Okey, step 1 ya. Step 1 ini adalah fokus minimum. Fokus minimum ni adalah 4 bab yang kita sudah tentukan, maksudnya bab tingkatan 4, bab 1 dan 2, kemudian tingkatan 5, bab 1, 2, 3, 4. Okey, ini 6 bab pelajar boleh jawab 3 soalan ya. Maksudnya daripada 6 bab ini pelajar boleh jawab 3 soalan. Okey, daripada 6 bab ni kita akan tengok tingkatan 4 adakah pelajar sudah menguasai tajuk-tajuk ini. Okey, untuk fokus minimum ini cikgu tidak galakkan pelajar skip tajuk ya. Maksudnya yang kita boleh skip tajuk hanyalah tajuk 10, 11, 15. Maksudnya skip ni hanya terus fokus kepada tajuk utama, tajuk yang kita target saja. Tapi yang 10 bab ni kita kalau boleh kita jangan skip tajuk ya sebab kita mau 10 bab itu kita memang betul-betul boleh jawab 5 soalan ya. Okey. Tingkatan 4 kita baca juga semua tapi pemberatannya adalah yang warna biru ni ya. Maksudnya warna biru ni adalah pemberatan yang perlu pelajar beri penumpuan ya, beri penumpuan untuk bab 1 dan bab 2 ya.
yang kita perlu beri penumpuan. Tapi untuk kalau bagi cikgu lah, ya untuk bab 2 nih kita masukkan semua. Sebab yang ini dia belum keluar lagi dalam peperiksaan SPM sebenar. Dia hanya peperiksaan ulangan saja. Jadi saya rasa bab 2 ini memang tidak ada pilihan lah. Ya, maksudnya pelajar perlu kuasai keseluruhan tajuk-tajuk tersebut. Daripada bab 1 dan bab 2 ini, insyaallah akan ada satu soalan lah yang akan keluar, tapi kita tidak pasti daripada bab mana yang dia akan keluar. Kalau kita tengok 2021 ya, dia keluar daripada bab 1 ya. Dan 2022 pun dia keluar daripada bab 1 juga. Maksudnya kemungkinan besar boleh jadi mungkin dia akan keluar 2023 di bab 2. Tapi itu kemungkinan. Jadi bagi cikgu jangan ambil risiko, kita beri fokus saja tajuk-tajuk ini ya. Untuk yang tingkatan 4 bab 1 ini, pelajar hanya perlu kuasai tentang ciri-ciri ini, yaitu raja untuk alam Melayu dan kerajaan untuk Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya fakta ini pelajar perlu kuasai, yaitu raja ataupun kerajaan. Dia tengok soalan dia sama ada di alam Melayu ataupun ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka. Manakala undang-undang rakyat dan wilayah pengaruh ini itu sama saja ya. Kita boleh guna pakai untuk raja, untuk alam Melayu, kerajaan alam Melayu, dan juga kita boleh pakai juga untuk Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ini kita sudah ringkaskan untuk pelajar, di mana pelajar hanya perlu menguasai tajuk ini secara tidak langsung. Pelajar sudah boleh jawab apa saja soalan, sama ada ciri-ciri Kesultanan alam Melayu ataupun ciri-ciri kerajaan alam Melayu. Cuma untuk Kesultanan Melayu Melaka ini kita ada tambahan, yaitu kedaulatan dan lambang kebesaran ya. Isi pun kita bagi yang minimum. Kemudian di dalam bab 1 ini juga, yaitu di 1.2, pelajar perlu tahu tentang pembesar berempat. Ini pun minimum saja cikgu ajar, sebab ini soalan yang sudah keluar, tapi kita tidak boleh tinggalkan sebab kita tidak mau skip tajuk ini. Jadi pelajar perlu tahu 4 pembesar nih, yaitu bendahara apa dia punya fungsi, penghulu bendahari apa dia punya fungsi, kemudian temenggung apa dia punya fungsi, laksamana apa dia punya fungsi. Jadi itu untuk 1.1 dan 1.2 ya. Yang kita mau fokus adalah berkaitan dengan 1.3 ya, yaitu undang-undang. Undang-undang ini kalau kita tengok di dalam undang-undang ini dia ada apa ini? Ada 2 undang-undang yang penting di situ, yaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Jadi ada beberapa isi yang sebenarnya pelajar boleh guna pakai untuk menjawab soalan ini. Sama ada soalan itu tanya tentang dia minta tentang Hukum Kanun Melaka ataupun Undang-Undang Laut Melaka. Pelajar boleh jawab kedua-dua isi ini. Yang pertama ialah pelajar kena ingat bahwa kedua-dua undang ini berasaskan syariah dan hukum adat, dan kedua-dua undang-undang ini untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan Kesultanan Melayu Melaka. Dan ini juga sebenarnya kita boleh guna pakai untuk menerangkan tentang undang-undang di bawah tajuk ciri-ciri Kerajaan Alam Melayu dan juga ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian yang berbezanya ialah dia punya kandungan. Ya, ini pelajar kena ingatlah, maksudnya Hukum Kanun Melaka ada 44 pasal, manakala Undang-Undang Laut Melaka ada 25 pasal. Tetapi ada persamaan di sini dari segi dia punya kandungan, yaitu jenayah. Maksudnya kedua-duanya itu berkaitan jenayah, cuma satu jenayah di darat dan satu lagi jenayah di atas kapal. Kapal ini maksudnya laut lah. Kemudian kita boleh tengok juga persamaan dari segi peranan ya. Peranan di Hukum Kanun Melaka peranan sultan dan pembesar, manakala di di Undang-Undang Laut ialah peranan nakoda. Kenapa nakoda? Sebab nakoda ini ibaratnya seperti raja, cuma dia di lautan. Yang berbeza adalah kekeluargaan dan ekonomi untuk Hukum Kanun Melaka, manakala pelayaran dan percukaian untuk Undang-Undang Laut. Jadi daripada kandungan Hukum Kanun Melaka,
dan Undang-Undang Laut Melaka ini ada dia punya persamaan yang pelajar boleh ingat, dan dalam masa yang sama apa saja soalan sama ada hukum kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka pelajar boleh jawab, yaitu dari aspek jenayah ya. Jadi kedua-dua undang ini membincangkan tentang jenayah, huraian yang sama, yaitu menggugat ketentraman dan keharmonian, keharmonian. Dan kedua-dua ini juga ada membicarakan tentang perbuatan jenayah, yaitu membunuh dan mencuri. Dan hukumannya pun kalau kita boleh tengok lebih kurang sama juga ya, yaitu yang pertama ini hukuman bunuh ya, yang ini tertinggal ya, hukuman bunuh, yang ini hukuman mati. Jadi kedua-dua itu kalau kita tengok memang melibatkan kematian lah, cuma istilahnya saja, satu hukuman bunuh, satu lagi adalah hukuman mati. Oke, ini maksudnya mudahlah untuk pelajar untuk kecilkan skop. Oke, manakala untuk peranan pula kita ambil dua di sini. Peranan satu ialah peranan sultan dan pembesar. Jadi saya cukup bagi isi yang paling mudah. Kalau kamu tengok di dalam kamu punya nota edaran itu lebih detail lah berbanding yang ini ya. Oke, kemudian untuk nakoda pula, nakoda ini bila kita tengok peranan nakoda ini diibaratkan sebagai raja lah, raja tapi dia di samudra, maksudnya di dalam pelayaran. Jadi semua pihak itu maksudnya anak-anak kapal itu dia mesti mematuhi arahan nakoda. Dan nakoda ini diberi keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Ada banyak lagi huraian tapi juga ambil yang paling ringkas lah ya. Kalau kita tengok di sini dia punya huraian itu memang ada banyak ya. Oke, kita boleh tengok di sini. Jadi pelajar nanti boleh rujuklah tentang dia punya huraian tuh ya. Di sini ada lagi tambahan. Contohnya kita boleh tengok peranan ini, maksudnya pelajar boleh dapat isi marka untuk huraian, maksudnya ceritakan tentang peranan pembesar berempat tadi itu, bendahara apa dia punya peranannya. Contohnya bendahara ataupun temenggung, itu pun boleh dapat marka. Dan kalau kita tengok di sini pun ada tambahan lagi untuk perlu bermesyuarat sekiranya ingin singgah di tempat yang tiada dalam senarai persinggahan. Cuma kalau kita tengok yang ini, maksudnya ini pun sudah lebih daripada 8 marka. Untuk yang ini pun sebenarnya kalau pelajar kuasai sudah lebih daripada marka yang maksimum lah ya. Jadi cukup ambil yang paling mudah saja untuk kamu. Oke, itu bab 1. Ada satu lagi tajuk rupanya. Ini pun penting juga, ini pun tajuk yang kita fokus, yaitu peranan golongan pemerintah ya. Jadi golongan pemerintah ada 4 orang. Manakala golongan rakyat ini ada 2, yaitu rakyat dan hamba. Jadi kalau dia minta golongan pemerintah, maksudnya pelajar boleh cerita tentang peranan sultan ataupun pembesar. Manakala kalau dia minta golongan rakyat nih, maksudnya ini rakyatlah di sini. Ya, peniaga, petani, tukang dan nelayan. Manakala hamba raja, hamba biasa dan berhutang. Dan setiap golongan ini pelajar perlu ingatlah dia punya peranannya. Ya, sekurang-kurangnya kalau boleh ingat 2 peranannya setiap satu itu. Paling minimum lah ya, tapi paling bagus, paling maksimum 4 lah ya. Oke, ada soalan setakat nih untuk bab 1. Cikgu, kalau dia bagi spesifik, macam dia bilang peranan sultan, kita mesti bagi sultan lah, siakan tak boleh berkait dengan pembesar. Iya. Maksudnya kalau dia minta sultan lah. Tapi kalau dia bilang golongan pemerintah, maksudnya boleh bagi peranan sultan, boleh juga bagi peranan pembesar. Oke? Oke, kita pergi kepada bab 2 ya. Oke, bab 2 saya suka mengatakan bahwa kalau boleh bab 2 ini kita jangan abaikan semualah. Ya, kita ambil keseluruhan keempat ini. Oke. Jadi yang pertama sekali yang pelajar perlu tahu ialah maksud nasionalisme. Oke. Semua maksud ataupun konsep,
ataupun pengertian, itu pelajar perlu tahu ya. Ada banyak maksud-maksud ataupun konsep ni yang pelajar perlu kuasai. Salah satunya ialah persekutuan lah ataupun kedaulatan ataupun perlembagaan. Jadi salah satu daripadanya ialah maksud nasionalisme ya. Pelajar perlu wajib tahu. Okey. Okey, untuk tajuk yang kedua ini iaitu faktor perkembangan idea nasionalisme di barat. Okey, cukup mudah untuk pelajar ingat poin dia. Yang pertama kita ingat ada dua negara iaitu England dan juga Perancis, kedua-duanya menentang pemerintahan beraja. Okey, manakala untuk Revolusi Amerika hanya menentang penjajahan British. Jadi itu beza dia. Kemudian kita boleh tengok juga dia punya faktornya tu ketiga-tiganya tu ada membincangkan berkaitan dengan cukai. Jadi di sini pun pelajar sudah boleh dapat untuk setiap revolusi ini sudah boleh dapat 2 markah di situ. Dan yang lain-lain tu pelajar boleh tengok dari segi dia punya faktor yang lain iaitu membelakangkan parlimen ataupun menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat ya. Manakala kalau kita tengok di Perancis sebab kedua-duanya berkaitan dengan pemerintahan menentang pemerintahan beraja, yang satu ialah memonopoli pelbagai keistimewaan. Ini lebih kepada urusan tanah ya, tanah yang mana dikuasai oleh golongan pemerintah. Ya, jadi mereka ingin memperjuangkan supaya rakyat juga mendapat persamaan seperti mana apa yang didapat oleh golongan pemerintah ataupun golongan bangsawan. Berbeza dengan Amerika, kalau kita tengok di sini penentangannya asalnya penentangan itu hanya disebabkan tidak melindungi hak penduduk dan juga menentang akta. Kemudian dia punya penentangan itu berkembang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi itu ada dia punya perbezaan ya di antara revolusi Amerika dengan revolusi England dan juga revolusi Perancis. Okey, kemudian untuk yang tajuk yang ketiga ini berkaitan dengan faktor-faktor perkembangan nasionalisme di Asia dan Asia Tenggara. Okey, dia ada 2 cara di sini. Satu, kalau pelajar yang boleh beri fokus kepada tajuk-tajuk yang fokus mengikut negara, itu lebih baguslah. Tapi andai kata pelajar agak sukar ya untuk mau mengingat semua faktor mengikut negara, maka pelajar boleh ambil satu kaedah ini, iaitu kaedah yang secara umum ya. Kecuali kalau kita tengok di sini, faktor ini kita pelajar boleh guna pakai untuk menerangkan ya apa sejak negara yang kecuali Thailand ini yang mana dia punya faktor-faktor ini sebenarnya ada persamaan. Okey, contohnya kita boleh tengok hampir ke semua negara itu dia punya faktor ialah merupakan kesinambungan idea nasionalisme barat. Maksudnya mereka dapat idea tentang penentangan ya, penentangan penjajahan di barat itu, dan kesannya itu mereka pun bangkit semangat nasionalisme itu di negara mereka. Kemudian yang kedua ini pun hampir semua negara juga maksudnya menentang penjajahan itu disebabkan oleh dasar imperialis barat. Yang ketiga juga semua negara itu bersifat anti penjajah. Ingatlah untuk faktor ini itu semua kecuali Thailand ya. Sebab apa? Thailand kalau kita tengok, Thailand dia memang ada dia punya faktor sendiri. Ini contoh Thailand. Thailand ini dia hampir sama dengan Perancis dengan England sebab mereka kedua-dua negara itu tidak menentang penjajah. Begitu juga dengan Thailand. Thailand kalau kita tengok dia menentang kelemahan pemerintahan beraja. Jadi itu lebih kurang sama dengan apa yang berlaku di revolusi Perancis dan juga England. Jadi di sini pun kalau kita tengok faktor ini, maksudnya pelajar sudah boleh dapat 1, 2, 3 dan satu lagi yang mungkin pelajar boleh guna pakai ialah pemerintah kehilangan kuasa dan rakyat tertindas. Jadi ini hampir semua negara membincangkan. Selepas pelajar terangkan faktor-faktor yang secara umum ini, maka pelajar perlu kaitkan, tengok soalan itu ya. Contohnya kalau soalan itu berkaitan dengan China, maka pelajar perlu kenal pasti tokohnya dan apa dia punya perjuangan. Jadi kalau kita tengok untuk Asia ini ada 2 negara yang diberi fokus, yaitu India dan China. Manakala untuk di Asia Tenggara, Filipina dan Indonesia. Jadi ini dia punya umum. Manakala kita akan tambah dia dengan yang khusus supaya pelajar
dia tidak risau untuk dari segi pemarkahan, sebab ada juga fakta yang umum, yang khusus untuk tajuk tersebut. Contohnya kalau kita tengok macam Filipina ni, Josie Rezal, pelajar boleh terangkan apakah yang dituntut oleh Josie Rezal, yaitu persamaan hak seperti bangsa Spanyol. Begitu juga dengan Indonesia, apakah yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini ini, yaitu berkaitan dengan isu pendidikan, sebab dia yakin bahwa pendidikan ini boleh mengubah nasib rakyat. Oke, itu berkaitan secara umum dan khusus kecuali Thailand. Dan kalau Thailand pula, kita boleh tengok di sini satu yang kita lihat di sini yang pelajar boleh ambil ialah menentang pemerintahan beraja disebabkan oleh kelemahan pentadbiran Raja Vajiravuth. Ini yang pertama. Oke, yang kedua kita boleh tengok menuntut, sebab kalau Thailand ni kebanyakannya dia punya yang bekerja dengan kerajaan itu adalah golongan kerabat diraja. Jadi rakyat tidak ada peluang. Maksudnya sebab itu rakyat menentang, sebab rakyat juga ingin supaya dilibatkan dalam pemerintahan. Oke, kemudian kita boleh tengok juga perasaan ketidakpuas hatian rakyat Thailand, sebabnya ialah ekonomi di Thailand itu dikuasai oleh kapitalis barat dan juga orang-orang Cina. Ini bezanya Thailand dengan negara-negara Asia dan Asia Tenggara yang lain. Kemudian soalan juga mungkin boleh tanya, mengapa Thailand tidak pernah dijajah? Oke, jadi ada banyak faktor di sini. Salah satu kita boleh tengok ialah peranan Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn ni, sebab mereka ini memodernkan pentadbiran dan mereka ini melaksanakan birokrasi barat. Maksudnya mereka membawa masuk pegawai-pegawai daripada negara-negara di Eropa untuk bekerja di Thailand itu ya. Jadi kalau kita tengok di situ maksudnya ada Jerman, ada Prancis, ada British di dalam negara Thailand. Jadi memang agak sukarlah mana-mana negara barat itu mendominasi penguasaan di Thailand itu. Sebab kalau contohnya Jerman mau berkuasa, sudah pasti negara barat yang lain seperti Prancis dan juga British ini akan menentang. Itu kebijaksanaan pemerintahan Raja Mongkut dan juga Chulalongkorn ya. Oke, kemudian kita boleh tengok juga, ini saya rasa tajuk ini sangat penting, boleh beri penekanan di sini ya, walaupun soalan ini pernah keluar dalam SPM, tapi dia hanya pemeriksaan ulangan, jadi pemeriksaan sebenar belum pernah keluar. Jadi pelajar boleh beri tumpuan tentang latar belakang. Latar belakang ini maksudnya pelajar tahu macam mana boleh munculnya kesadaran awal nasionalisme. Jadi ada 4 di sini kita boleh tengok kesadaran awal ini. Yang pertama ialah perjuangan menentang Portugis. Sultan Mahmud Shah itu yang pertama, 1511. Kemudian abad ke-18, abad ke-17 yaitu penentangan Sultan Abdullah terhadap Syarikat India Timur Inggris untuk mendapatkan Pulau Pinang, ini tahun 1786 lah ya, abad ke-18. Kemudian perjuangan pemimpin tempatan menentang British. Ini perjuangan pemimpin tempatan ini merujuk kepada tokoh-tokoh pejuang tempatan seperti Mat Saleh, Toh Janggut, Dato' Pahaman. Dan yang keempat ialah kesadaran melalui penulisan. Maksudnya penerbitan akhbar, novel, cerpen, ini sebenarnya boleh menyemarakkan semangat nasionalisme. Maksudnya mereka menulis tentang kesengsaraan yang berlaku, penindasan dan juga mengkritik ya British. Jadi bila rakyat baca, maka sudah pasti akan timbul rasa benci, rasa marah, dan ini sebenarnya boleh mempengaruhi kebangkitan semangat nasionalisme dalam kesadaran awal masyarakat ya. Oke, kemudian kita boleh tengok juga faktor kemunculan. Ini kesadaran awal ya. Yang ini adalah faktor kemunculan. Jadi biasanya marka maksimum untuk soalan ini ya 8 marka. Jadi kalau pelajar boleh ingat 4 pun sudah cukup. Ya, maksudnya peranan agama. Kalau ini ada 2. Jadi maksudnya di sini sudah boleh 3 marka. Kemudian mungkin boleh ambil media cetak. Boleh di sini pun ada 3, jadi sudah dapat 6 marka. Kemudian pendidikan
sini pun 3. Jadi sudah boleh maksimum. Maksudnya kalau pelajar boleh dapat 3 fakta, 6 huraian, maksudnya sudah 9. Ataupun 4 fakta, dan setiap satu fakta itu sekurang-kurangnya 1 huraian. Jadi boleh dapat 8 markah. Jadi ini cikgu tidak akan sentuh secara detail. Pelajar boleh tengok nota untuk pahamkan tajuk ini berkaitan dengan faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Oke. Kemudian yang seterusnya ialah peranan golongan intelektual. Oke, peranan golongan intelektual ni kalau kita tengok ya analisis soalan trial untuk negeri-negeri termasuklah juga MRSM ataupun SBP, banyak negeri-negeri ataupun institusi yang target peranan golongan intelektual ni. Oke, cuma peranan golongan intelektual ni kalau dia bagi peranan golongan intelektual sahaja secara umum, maksudnya pelajar boleh sentuh sama ada golongan intelektual pendidikan agama, pendidikan Inggris ataupun Melayu. Kecuali lah kalau dia memang sudah spesifikkan dia mau peranan golongan intelektual pendidikan agama. Maksudnya kalau pendidikan agama pelajar hanya fokus kepada matlamat inilah. Jadi ada 3 perkara yang pelajar perlu tahu untuk tajuk ini. Yang pertama, siapa dia punya pelopor, kemudian apa matlamatnya, dan apa dia punya saluran untuk mereka memperjuangkan matlamat mereka. Contoh kalau kita tengok, contohnya golongan pendidikan agama ini dia punya saluran untuk mengemukakan idea mereka ini adalah melalui akhbar seperti Al-Iman dan Al-Ikhwan ya. Oke, 2 ini yaitu pendidikan agama dan Inggris dia melalui akhbar, manakala pendidikan Melayu dia menubuhkan Kesatuan Melayu Muda. Oke, yang seterusnya ialah perjuangan persatuan. Oke, perjuangan persatuan ini ada 3 persatuan yang penting yang pelajar perlu tahu, yaitu Kesatuan Melayu Singapura, Kesatuan Melayu Muda, dan Persaudaraan Sahabat Pena. Dan setiap persatuan ini ada dia punya pelopor, maksudnya pengasasnya, dan sudah pasti ada dia punya matlamat. Jadi ini pun sama juga, ini biasanya mix, biasanya 4 markah lah ya, 4 markah. Jadi kalau pelajar kalau dia bagi secara umum senang, tapi kalau tidak, maksudnya pelajar kena ingatlah sekurang-kurangnya 4 isi ya bagi setiap persatuan ini. Oke, kemudian yang seterusnya ialah penulisan ya. Jadi kalau kita tengok tajuk ini perjuangannya, perjuangan nasionalisme ya. Perjuangan nasionalisme ini dia ada 3 nih ya. Pelajar perlu tahu. Yang pertama ialah golongan intelektual ya. Tadi kita sudah bincang. Yang kedua ialah persatuan. Dan yang ketiga ialah penulisan. Ya, penulisan. Jadi penulisan ini kita pecahkan dia kepada 2 ya, yaitu 1 ialah akhbar tempatan. Okay. Dan 1 lagi ialah akhbar selain daripada akhbar tempatan, yaitu akhbar cetak. Yaitu akhbar Cina dan juga India. Siapa yang masuk lagi nih? Norida kasih off kau punya ini screen share. Oke, 2, 1, ingat. Off screen kok Norida? Mana ada aku share cikgu? Kasih off. Kau punya on tuh sekarang. Oke. Oke, kita tengok sini ya. Ingat penulisan ini, akhbar ini ada 2. 1 ialah tempatan dan 1 lagi akhbar Cina. Jadi ini jawaban secara umum. Ya. Jadi kalau kita tengok dia punya faktor ini, dia ada kaitan dengan perjuangan asal awal itu, yaitu semangat nasionalisme. Dan yang paling penting semua ini lebih kepada macam mana untuk meningkatkan taraf hidup dan juga pendidikan. Maksudnya 3 ini wajib pelajar ingat. Semangat nasionalisme, meningkatkan taraf hidup, dan juga pendidikan. 3 itu wajib lah. Berbeza dengan penulisan akhbar Cina nih, diorang lebih kepada kepentingan macam mana mau menjaga kebajikan ya, kebajikan masyarakat sama ada Cina ataupun India, dan mereka ni masih lagi ada pengaruh ya,
taat setia kepada negara asal mereka, yaitu negara Cina dan India. Jadi semua akhbar-akhbar mereka ini lebih kepada macam mana mau memperjuangkan kebajikan mereka, macam mana mau memperjuangkan kepentingan mereka dan juga hak mereka lah. Jadi ada beza di situ ya dari segi penulisan akhbar tempatan dan juga akhbar Cina dan juga India. Oke, yang terakhir ialah kesan. Oke, kesan ini biasa kita tengok dalam SPM tahun lepas, sebenarnya ada soalan yang mana pelajar boleh cerita kesan itu, maksudnya kesan politik saja pun kita boleh fokus untuk politik saja, ataupun kesan ekonomi saja, ataupun kesan sosial. Oke, tapi kalau dia bagi tahu soalan itu kesan perkembangan nasionalisme sahaja tanpa menyentuh mana-mana aspek sosial, maksudnya pelajar boleh guna jawaban secara umum ni lah. Tapi kalau contohnya dia mau politik, okay, jadi pelajar kenal pastilah mana satu politik di sini. Contohnya politik ni, okay, ini peluang pekerjaan ni politik, okay. Kemudian ini pun politik, okay. Okay, ini pun politik. Itu pelajar kenal pastilah mana satu politik, mana satu sosial. Ataupun kalau pelajar mau buat secara khusus pun sebenarnya di dalam kita punya nota itu memang kita sudah sediakan dia punya khusus dia. Oh, ini pun secara umum. Tengok nota PowerPoint lah. Dalam PowerPoint kita bagi secara khusus di situ. Oke, tapi sebenarnya kebiasaannya lah soalan-soalan SPM ini dia mesra calon lah. Dia akan minta kesan perkembangan nasionalisme di negara kita tanpa memberi spesifik. Tapi kalau pelajar ingat ini, insya Allah maksudnya pelajar masih boleh dapat dalam 3 atau 4 marka, sama ada politik, ekonomi, ataupun sosial. Contoh macam ini pun sebenarnya, walaupun dia politik kita tengok F1, tapi sebenarnya cikgu buat dan di situ jadi boleh dapat 2 marka, 1, 2 kan. Nah, ini pun kita boleh tengok 1, 2. Nah, jadi lebih daripada 4 marka pelajar boleh dapat marka di situ. Oke, selesai untuk bab 2. Ada soalan untuk bab 2? Boleh? Ada soalan? Oke, kita pergi kepada tingkatan 5. Tingkatan 5, kalau kita tengok bab 1 ni 1.1, 1.2 ni sudah keluar dalam SPM. Jadi penekanan mungkin 1.3, 1.4. Tapi kalau kita tengok 1.3 dan 1.4 ni, dia banyak juga yang kita boleh jawab secara munasabah. Oke. Jadi apapun sebenarnya, walau sama ada dia sudah keluar ataupun belum, pelajar perlu kuasai juga sebab ini fokus minimum. Kita boleh ambil iktibar daripada soalan pemisahan Singapura, di mana dia keluar 2 kali berturut-turut ya. Tahun 2021 pun dia keluar, tahun 2022 pun dia keluar. Jadi soalan-soalan macam gini tidak mustahil dia boleh keluar semula. Oke, sama juga macam yang tadi, pertama sekali pelajar perlu tahu apa itu konsep kedaulatan ya. Konsep kedaulatan, pelajar perlu ingat. Tadi kita bincang tentang maksud nasionalisme, yang ini konsep kedaulatan. Oke, kemudian yang kedua, pelajar kena tahu jenis kedaulatan. Jadi pelajar kena bezakan jenis kedaulatan dengan ciri negara berdaulat. Kalau kita tengok ciri negara berdaulat nih, dia lebih kurang juga ciri-ciri negara bangsa ya, alam Melayu dan juga Kesultanan Melayu Melaka. Sebab ada huraian itu sebenarnya kita boleh guna pakai. Contohnya kalau kita tengok di sini dari segi undang-undang, kemudian rakyat, ya, itu sebenarnya ada persamaan dengan tajuk di bawah, tajuk ciri-ciri kerajaan awal alam Melayu dan juga Kesultanan Melayu Melaka. Oke, macam mana pelajar mau bezakan antara kedua-dua nih? Kita takut nanti pelajar terkeliru minta soalan jenis kedaulatan, dia terang pula tentang ciri negara berdaulat. Minta ciri negara berdaulat, dia terangkan pula ciri jenis kedaulatan. Oke, dia punya akronim yang ini ialah TAMU. Ya. Maksudnya tradisional, antara bangsa, modern dan undang-undang. Cukup bagi yang minimum saja, sebab ini pun sebenarnya setiap satu fakta ini ada satu huraiannya sudah pelajar boleh dapat
8 markah ya. Oke, kemudian yang ciri negara berdaulat nih dia punya akronim ialah UPSR ya. Undang-undang, oke, pemerintahan, sempadan dan rakyat. Tapi setiap satu fakta ini mesti ada perkataan mempunyai ya, mempunyai pemerintahan, mempunyai sempadan, mempunyai rakyat ya. Jadi itu dia punya beza lah. Jadi pelajar perlu tahu membezakan mana satu jenis kedaulatan, mana satu ciri negara berdaulat. Dan kalau kita tengok ini 1.3 tadi ya, yang ini 1.3 dan 1.4 dia sangat simple lah ya, 1.3 dan 1.4 nih, sebab kita boleh tengok ya, sebenarnya perisik pun ada benda nih. Ini pun di dalam perisik, hampir ke semua ini ada di dalam perisik. Jadi ini soalan ini, kalau soalan macam begini, cikgu nasihatkan pelajar jawab dulu secara ikut dalam buku teks. Kalau ada idea, ikut dulu dalam buku teks. Kalau tidak ada idea, barulah pelajar gunakan apa ini secara munasabah ya. Oke, contoh macam ini. Nah, ini kita sudah bagi pelajar, boleh cek balik nota ya. Nah, ini yang betul-betul ikut dia punya buku teks lah. Ya, tapi yang penting pelajar ingat dia punya fakta utama lah. Huraian itu nanti pelajar boleh ambil sekurang-kurangnya satu huraian bagi setiap fakta ini ya. Oke. Oke, ini bab 1. Tingkatan 5. Ada soalan di sini. Ada soalan? Oke, maksudnya pelajar perlu ingatlah semua bahagian-bahagian ini. Ini yang paling simple lah untuk pelajar kuasai. Oke, kita tengok bab 2. Oke, bab 2. Ya. Oke, bab 2 ini baru saya keluar tahun lepas. Jadi mungkin penekanan kepada 2.3 dan 2.4, tapi kita baca juga semua. Cuma penekanan. Oke. Di sini tadi kita bincang tentang konsep kedaulatan, yang ini pula pelajar perlu tahu apa itu konsep perlembagaan ya, konsep perlembagaan. Oke. Kemudian ini baru keluar ya, asas pembentukan. Oke, asas pembentukan ini adalah macam mana kita punya undang-undang. Perlembagaan ini adalah undang-undang tertinggi ya. Maksudnya macam mana undang-undang kita ini dibuat. Maksudnya undang-undang kita ini berdasarkan dua sumber, yaitu Undang-Undang Negeri Melayu, ataupun kita boleh panggil sebagai tradisional lah, ini tradisional, dan Undang-Undang Inggris, ini modern. Nah, ini kita boleh nampak nanti di dalam ciri-ciri tradisional itu, oke, dalam perlembagaan ini ada ciri tradisional dan ciri modern. Oke, untuk asas ini cukup senang untuk belajar mau ingat. Oke, ingat sejak berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka ya. Sebab apa? Sebab kita punya undang-undang ini dia punya puncak adalah daripada Kesultanan Melayu Melaka. Daripada Kesultanan Melayu Melaka itulah timbulnya hukum Kanun Pahang, undang-undang Perak, dan juga undang-undang Kedah dan Johor. Jadi kalau pelajar boleh terangkan di sini, raja, rakyat, kemudian undang-undang, kemudian yaitu hukum Kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka pun sudah boleh dapat 4 markah. Kemudian daripada undang-undang Melaka inilah maka munculnya hukum Kanun Melaka dan undang-undang Kedah. Itu pun sudah boleh dapat 1 markah. Oke, untuk British pula, kalau kita tengok permulaan British memperkenalkan undang-undang adalah di negeri-negeri selat. Oke, tahun lepas pelajar jawab Charter of Justice 1 ini pun sudah dapat 1 markah. Ini pun 1 markah. Maksudnya tulis Justice 1, 2, 3 sudah boleh dapat 3 markah. Jadi 1 kita ambil memperkenalkan Undang Negeri Selat, diambil daripada Undang-Undang England, ini pun boleh markah dia. Dan kalau kita tengok untuk Sarawak dengan Sabah, dia punya beza di depan saja. Di Sarawak dengan Sabah. Yang lain application ini sama saja. Dia punya apa ini? Dia punya penerangan. Oke, ini pun sudah keluar juga. Terangkan sejarah penggubalan, maksudnya kita kena terangkan secara kronologi. Jadi ini paling simple cikgu bagi kamu. Oke, di sini yang paling senang untuk belajar ingat yaitu 1946. Ya, sebab apa?
Sebab ini adalah rentetan daripada pelajaran di tingkatan 3. Jadi pelajar kena tahu bahwa di dalam sejarah penggubalan itu kita ada undang-undang untuk negeri Selat, negeri-negeri Melayu Bersekutu, dan juga negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kemudian tahun 1948 kita ada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, kemudian Suruhanjaya Persekutuan Tanah Melayu. Apa beza perjanjian dengan Suruhanjaya? Ini perjanjian ini lebih kepada kandungan Persekutuan Tanah Melayu untuk menggantikan Malayan Union. Manakala Suruhanjaya ini ialah undang-undang yang perlu dibuat untuk negara kita yang akan mencapai kemerdekaan. Sebab bezanya kalau kita tengok di dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini masih ada pengaruh British ya di dalam perjanjian tersebut. Sedangkan di dalam Suruhanjaya Persekutuan Tanah Melayu ini sepenuhnya adalah untuk sebuah negara yang merdeka. Maksudnya tidak adalah pengaruh British di dalam Suruhanjaya tersebut. Kemudian 1963 pembentukan Malaysia, kemudian 1965 pemisahan Singapura. Oke, kemudian dia punya ciri ya. Ciri ada 2. Ciri perlembagaan ini satu ialah ciri tradisional SABK. Yaitu Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. S ni ialah sultan ya, sultan. A ialah agama Islam, B ialah bahasa Melayu, K ialah kedudukan orang Melayu. Okey, di sini boleh dapat 4 markah. Tapi pelajar kena tahulah dia punya huraian ini ya. Maksudnya kena balik tengok, buka balik nota kamu untuk tengok apa dia punya huraian ya bagi setiap tajuk tu. Contohnya macam inilah. Jadi ada 2 cara pelajar boleh dapat markah di sini. Sama ada pelajar mau ingat 1 fakta dan 1 huraian, ataupun pelajar mau ingat lebih banyak huraian di situ, ya, lebih banyak huraian di situ. Contohnya memiliki kuasa mencapai kemerdekaan yang di Pertuan Agung pemerintah tertinggi. Oke. Jadi kalau mau mudah, mungkin pelajar boleh ingat 1 fakta, 1 huraian. Ya, jadi setiap 1 fakta ini ada 1 huraian. Saya rasa itu lebih memudahkan pelajar ya. Oke, kemudian ciri moden. Oke, ciri moden dia punya akronim ialah KDK. KDK ini jenama kipas, yaitu K ini kerajaan persekutuan, D ialah demokrasi berparlimen, kemudian K ialah kewarganegaraan. Jadi ini pun sama juga, pelajar perlu rujuk balik nota untuk tengok apa dia punya maksud huraian kepada kerajaan persekutuan ini. Ya, jadi kerajaan persekutuan ini pelajar kena ingat adanya kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okay. Kemudian sistem demokrasi lebih kepada pilihan raya. Manakala kewarganegaraan ini ialah macam mana pemberian taraf kewarganegaraan itu ya. Sama ada rakyat raja ataupun rakyat British. Oke, kemudian di tajuk yang terakhir ialah mengapakah berlakunya pindaan. Jadi ada 2 kali pindaan, yaitu pada tahun 1963 pindaan ini karena pembentukan Malaysia ya. Pembentukan Malaysia. Sebelum ini 1997 kita punya perlembagaan hanya berkaitan dengan negeri-negeri Melayu di semenanjung Tanah Melayu. Jadi bila Sabah dan Sarawak serta Singapura menyertai, maksudnya undang-undang yang asal itu perlu dipindah sebab tidak termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi ada 3 perkara di situ yang penting di situ yang pelajar perlu ingat. Oke. Yang pertama yaitu struktur Mahkamah Atasan, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo, dan pelantikan jawatan yang di Pertuan Negeri ya, sama ada di Sarawak ataupun di Sabah. Oke. Kemudian pindahan 1965 ini pula, oke, kalau kita tengok tadi 63 ada Singapura. Jadi tahun 1965 Singapura tidak ada. Jadi maksudnya undang-undang yang berkaitan Singapura itu tidak sesuai sudah. Maka apa saja undang-undang yang ada kaitan dengan Singapura perlu dikeluarkan, sebab itu berlakunya pindaan undang-undang pada tahun 1965. Oke, ada soalan untuk tingkatan 5 bab 2 nih.
Tiada? Tiada cikgu. Okey, kita pergi Tak bab ada, cikgu, tak ada. kita pergi Ada, cikgu. bab 3 ya. Okey. Bab 3 ni yang belum keluar inilah ya. 3.2, 3.3, 3.4 ya. Okey, jadi kita boleh tengok di sini dia punya fokus ya untuk tajuk ini, apakah yang kita perlu fokus untuk bab 3. Bab 3 ni adalah tajuk tumpuan. Kalau kita tengok tadi ini tajuk 12 ya. Tajuk 12 ni ada 4 bab. Bab 1, 2, 3. Jadi penekanan tahun ini adalah di bab 3 dan di bab 4 ya. Tapi bab 1, bab 2 pun kita sudah bincang tadi, tapi penekanan maksudnya tumpuan lebih itu di bab 3 dan bab 4 ya. Okey. Nah, ini tahun baru saya keluar, kalau cikgu tidak silap tahun 2021 ya. Nah, dia keluar tentang situasi pemerintahan beraja semasa zaman British. Dia sudah keluar. Yang belum keluar ialah situasi sistem pemerintahan beraja semasa pendudukan Jepun. Jadi mungkin pelajar bila soalan itu sudah keluar, maksudnya bukan semestinya pelajar terus abaikan zaman British nih. Kena kuasa juga. Minimum kita ingat 4. Jadi kalau, maksudnya tidak perlu lah ingat banyak-banyak. Kita ingat 4. Jadi kalau andai kata soalan ini keluar, walaupun dia bagi contoh lah, dia bagi 8 marka, sekurang-kurangnya masih boleh dapat 4 marka berbanding kalau pelajar terus tinggalkan tajuk ini, beri tumpuan saja kepada pendudukan Jepun. Nah, itu sebenarnya yang akan ada timbul masalah. Bila keluar balik soalan ini langsung tidak boleh jawab. Jadi 2 perkara di sini yang penting. Dia mau kita ceritakan macam mana kedudukan raja itu. Adakah raja ini berkuasa semasa zaman pendidikan zaman British, begitu juga semasa zaman pendudukan Jepun ya. Oke. Jadi kalau kita tengok Jepun ini dia lebih bagus lah berbanding dengan British, sebab raja-raja Melayu diiktiraf, malahan raja-raja Melayu kan dibayar ya. Dibayar pension dan ada sumber pendapatan mereka. Oke. Ini belum keluar, jadi ini lebih kepada kronologi juga, latar belakang sejarah kedudukan institusi Majelis Raja-Raja. Oke. Jadi di dalam tajuk-tajuk ini bermula daripada Durbar, Majelis Sultan, Majelis Raja-Raja. Ini semua ini berkaitan dengan institusi ya, Majelis Raja. Tetapi penekanannya adalah kepada kedudukan Majelis Raja-Raja dalam perlembagaan. Jadi Majelis Raja-Raja perlembagaan ini dia ada satu tajuk yang khusus. Maksudnya yang atas ini adalah kronologi macam mana perubahan bermula daripada pembentukan penubuhan Durbar ini ataupun persidangan Majelis Raja-Raja ini sehinggalah kepada Majelis Raja-Raja yang ada pada masa sekarang ini ya. Oke. Jadi kalau kita tengok di sini perkara-perkara yang perlu diberi penumpuan untuk tajuk ini, sebab kalau kita buat analisis daripada bab 3 ini yang diberi penekanan adalah Majelis Raja-Raja dan juga yang di Pertuan Agung, yaitu peranan yang di Pertuan Agung ya. Banyak soalan-soalan yang difokus ya untuk tajuk ini. Negeri-negeri pun memang banyak yang targetnya. Oke, yang pertama sekali ialah kedudukan. Nah, ini saya sentuh yang ini, kedudukan Majelis Raja-Raja dalam perlembagaan ya. Oke. Apa dia punya? Ini boleh juga kita boleh nyatakan apa dia punya peranan ya. Peranan Majelis Raja-Raja. Ya, jadi ini salah satu daripada peranannya ialah memilih yang di Pertuan Agung dan timbalan yang di Pertuan Agung. Itu salah satu yang senanglah untuk pelajar ingat. Oke, yang kedua yang pelajar boleh senang ingat mungkin ini memberi nasihat berkaitan pelantikan jawatan tertentu. Oke, menjadi rujukan, menjadi lembaga pengampunan, memperkenankan perubahan sempadan dan memperkenankan pindahan perlembagaan. Ini antara peranan ya Majelis Raja-Raja. Oke. Kemudian yang seterusnya tajuk yang perlu pelajar kuasai ialah bagaimanakah yang di Pertuan Agung dipilih. Jadi yang di Pertuan Agung ini hanya dipilih daripada 9 negeri yang mempunyai raja. Ya, daripada 9 itu satu adalah raja di Perlis, kemudian satu ialah yang tuan besar. Oke, yang 7 itu adalah sultan. Oke. Nah, ini cukup bagi contoh sajalah 9 negeri ini ya. Jadi mungkin biasanya kalau bagi contoh tidak perlulah bagi ke 9 negeri itu. Mungkin bagi 2 ataupun 3.
Jadi yang tidak termasuk hanya Sabah, Sarawak, Melaka, dan juga Pulau Pinang ya. Termasuk juga wilayah Persekutuan Labuan. Tempo pemerintahan 5 tahun, dibuat oleh Majlis Raja-Raja mengikut peruntukan perlembagaan dan peraturan Majlis Raja-Raja. Jadi daripada Majlis Raja-Raja inilah wujudnya jawatan yang di Pertuan Agung dan juga timbalan yang di Pertuan Agung. Kemudian ini pun baru keluar ya, ulangan lah. Kalau soalan ulangan dia tanya apakah yang Anda paham dengan raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan ini maksudnya raja yang menjalankan pemerintahan berdasarkan kepada perlembagaan ataupun undang-undang lah ya. Jadi ada 5 di situ fakta yang mungkin pelajar boleh ingat, yaitu raja berperlembagaan sebahagian daripada pentadbiran. Perlembagaan mengiktiraf kedudukan institusi beraja. Kemudian kedudukannya di Pertuan Agung ditentukan oleh perlembagaan. Yang di Pertuan Agung, ketua negara, ini mudahlah untuk pelajar ingat, dan institusi beraja ini ada 3, yaitu institusi yang di Pertuan Agung, institusi beraja, dan Majlis Raja-Raja. Kemudian kita tengok juga peranan yang di Pertuan Agung, seperti yang termaktub dalam perkara 32 ini ikut perlembagaan. Lain lagi satu ialah bidang tugas ya di Pertuan Agung. Ini adalah kedudukan yang di Pertuan Agung mengikut perlembagaan 32 ya. Jadi yang di Pertuan Agung ini kalau kita tengok selain daripada ketua utama negara, dia tidak boleh dikenakan apa-apa perbicaraan dalam proseding mahkamah. Maksudnya tidak boleh dibicarakan di mahkamah biasalah, kecuali mahkamah khas ya. 5 tahun ini mungkin satu perkara yang pelajar perlu ingat, sebab hampir semua tempat ada membincangkan tentang 5 tahun ya. Kemudian kita boleh tengok juga bidang tugas yang di Pertuan Agung. Jadi untuk bidang tugas ini juga ambil 4 sahaja daripada setiap bidang tugas, yaitu kuasa eksekutif. Kalau kita tengok tahun lepas, soalan keluar ialah bidang kuasa badan pemerintahan ya. Jadi bidang kuasa badan pemerintahan pun ada sama juga ya, yaitu bidang eksekutif, perundangan, dan kehakiman. Jadi jangan tertukar dari segi fungsi lah yang Pertuan Agung dengan badan eksekutif, badan perundangan, dan badan kehakiman. Tapi itu sudah keluar, dia hanya minta 2 sahaja daripada setiap badan tuh. Jadi mungkin pelajar boleh ingat sama ada 2 ataupun lebih daripada 2 lah. Jadi cukup bagi 4 bagi setiap kuasa ini ya, kuasa eksekutif, kuasa perundangan, dan juga kuasa kehakiman ya. Kemudian tajuk yang seterusnya ialah ciri ataupun amalan demokrasi. Jadi amalan demokrasi ini ada 2. Satu ialah berkaitan dengan pilihan raya, dan satu ialah kebebasan asasi. Jadi pelajar perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan amalan pilihan raya dan apa yang dimaksudkan dengan kebebasan asasi. Kebebasan asasi ini maksudnya seseorang itu diberi kebebasan, walaupun dia diberi kebebasan, tapi dia masih juga tertakluk kepada undang-undang lah. Maksudnya dia tidak boleh sembarangan juga ya. Jadi ada beberapa perkara yang dia boleh lakukan. Contohnya kebebasan beragama ya, maksudnya tidak ada larangan ya dari segi beragama. Kebebasan bersuara, maksudnya bersuara pun boleh juga dengan syarat dia tidak memprovok ataupun menimbulkan hasutan ya, sehingga boleh menimbulkan huru-hara negara. Kemudian pilihan raya, ini lebih kepada kalau pelajar boleh paham tentang proses pilihan raya, sebenarnya pelajar tidak ada masalah untuk cerita tentang apa itu amalan pilihan raya. Kemudian cikgu juga sentuh, tadi cikgu bagi tahu tentang fungsi badan pemerintahan, ini baru saya keluar tahun lepas, tapi sekurang-kurangnya saya syorkan pelajar ingatlah, walaupun hanya 2 ataupun 1 saja peranan bagi setiap badan ini ya. Ini di masa SPM tahun lepas, dia keluar 2021 dia keluar badan pemerintahan. Dia tanya tentang pengasingan kuasa ya. Jadi pengasingan kuasa ini dia ada hampir sama dengan mekanisme semak dan imbang. Cuma apa dia punya beza? Mekanisme semak dan imbang ini dia lebih kepada peranan raja ya, tapi sebenarnya dia punya fungsi itu
lebih kurang juga, yaitu untuk mengelakkan salah guna kuasa, untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, ya, untuk mewujudkan kelicinan pemerintahan, untuk mengelakkan pemusatan kuasa. Jadi apa yang ada di dalam pengasingan kuasa sebenarnya kita boleh guna pakai juga jawaban itu untuk menceritakan tentang kepentingan semak dan imbang. Oke, kemudian ada juga soalan mungkin akan tanya tentang apa yang dimaksudkan dengan kuasa budi bicara. Maksud ini jangan abai ya, sebab maksud adalah perkara yang memang setiap tahun ada 6 marka ya untuk tanya soalan sama ada maksud ataupun konsep. Jadi kuasa budi bicara ini maksud dia sama juga dengan maksud nasionalisme. Jadi perlu belajar kuasai apa yang dimaksudkan dengan kuasa budi bicara. Oke, kemudian begitu juga apa yang dimaksudkan dengan mekanisme semak dan imbang. Jadi mekanisme semak dan imbang ini maksudnya kita ada satu badan badan kerajaan yang diketuai oleh Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri ini adalah orang yang paling berkuasa dalam sistem pemerintahan pentadbiran negara. Jadi kalaulah tidak ada yang mengawal dia, maka mungkin Perdana Menteri boleh berbuat sesuka hati ya. Sebab itu adanya raja sebagai mekanisme semak dan imbang. Sebab raja ini dia berkecuali ya dari segi politik, ekonomi dan juga dasar negara. Jadi raja lah yang akan mengimbangi sistem pemerintahan demokrasi negara kita. Oke, habis bab 3. Ada soalan? Tiada cikgu. Ya, oke. Kita pergi bab 4 ya. Bab 4 ini, bab 4 yang belum keluar adalah 4.3 dan 4.4 ya. Oke, untuk bab 4 ini pun sama juga. Ini lebih kepada kronologi, ya, kronologi tentang pembentukan sistem persekutuan, ya, bermula daripada 1896, kemudian sampailah tahun 1963, yaitu pembentukan Malaysia. Persekutuan ini adalah gabungan ya, ataupun penyatuan beberapa buah negeri membentuk satu kesatuan. Jadi ini pun sama juga. Oke, yang ini kalau kita tengok persekutuan 1896 ini dia lebih kepada gabungan 4 buah negeri saja, yaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Manakala persekutuan Tanah Melayu ini, persekutuan Malaysia 1963 ini itu lebih kepada gabungan gabungan 14 buah negeri ya, termasuk juga wilayah persekutuan Labuan, wilayah persekutuan. Oke, kemudian jelaskan kuasa. Ini juga sebenarnya ada banyak. Oke, bidang kuasa senarai persekutuan ini. Senarai persekutuan ini maksudnya ini adalah kerajaan pusat, yang ini adalah kerajaan negeri, yang ini adalah kerjasama di antara persekutuan dan kerajaan negeri. Jadi apakah kuasa setiap kerajaannya? Cikgu bagi 3 contoh ya. Pelajaran, pertahanan, keuangan. Ini hari kelepasan negeri, undang-undang Islam, tanah, beasiswa, perumahan, kebudayaan, dan sukan. Jadi pelajar perlu ingatlah. Kemudian tajuk yang seterusnya ialah fungsi kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan ini ialah majlis perbandaran ya. Majlis perbandaran lah yang menjaga bandar ini. Jadi ada banyak dia punya tugas, perkhidmatan pembersihan, mengindahkan kawasan, mengeluarkan lesen, menyediakan kemudahan awam seperti tandas ya. Kemudian menjaga kesihatan awam, menyelenggara jalan raya dan sistem sadiran. Oke, kemudian tajuk yang seterusnya ialah langkah untuk memelihara khazanah negara. Oke, khazanah negara ini ada 2. Satu ialah pengurusan taman negara dan satu lagi ialah pengurusan taman laut. Maksudnya pelajar perlu tahulah apa kerjasama untuk menguruskan taman negara dan apa kerjasama untuk menguruskan taman laut ya. Kemudian dari segi yang seterusnya pula ialah kerjasama, ini semua melibatkan kerjasama ya, penyediaan perumahan. Jadi penyediaan perumahan ini ada 3, satu menyediakan perumahan kos rendah, kemudian membina rumah untuk rakyat berpendapatan rendah, dan juga menumbuhkan majlis perumahan negara. Jadi untuk setiap satu fakta ini, pelajar perlu ingatlah dia punya uraian berkaitan dengan apa itu penyediaan rumah kos rendah, apa itu penyediaan rumah rakyat berpendapatan rendah, dan apa itu menyediakan majlis perumahan negara. Ini lebih kepada sasarannya adalah
golongan pertengahan, yang ini adalah golongan pendapatan rendah. Oke, kemudian kerjasama untuk menjamin keselamatan, ya. Menjamin keselamatan negara ini ada dua, satu ialah Rescom di Sarawak dan Eskom ni di Sabah. Oke, bezanya Rescom ni lebih kepada keselamatan disebabkan oleh ancaman komunis, manakala Eskom ni pula keselamatan disebabkan oleh pencerobohan pengganas, ya, di Tahun 2 Lahada tu, ya. Kemudian seterusnya ialah bagaimana keluhuran perlembagaan mengukuhkan sistem persekutuan. Okey, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan ialah undang-undang, keluhuran ialah ketinggian. Ya, maksudnya tidak ada lagi sistem undang-undang yang lebih tinggi melainkan perlembagaan. Maksudnya perlembagaan, undang-undang. Jadi undang-undang itu paling atas adalah perlembagaan. Jadi ada beberapa perkara yang boleh digunakan pakailah untuk menjawab berkaitan dengan keluhuran perlembagaan ini. Soalan ini mungkin boleh juga keluar tentang apa ini? Tentang rukun negara, kan, berkaitan dengan keluhuran perlembagaan, ya. Oke, kemudian bagaimana penyelarasan? Penyelarasan ini adalah macam mana wujudnya, macam mana dibuat penyelarasan ataupun kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jadi ada 5 faktor di situ. Satu, dibuat melalui mesyuarat menteri besar. Menteri besar ni untuk negeri-negeri yang mempunyai raja, manakala ketua menteri ni adalah negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, ya. Kemudian dipengurusikan oleh Perdana Menteri, okay, turut dihadiri oleh menteri besar dan ketua menteri. Ini ada kaitan dengan F1, okay, membincangkan sesuatu dasar untuk menjamin keberkesanan sistem persekutuan. Jadi dia ada kaitan dengan tajuk di atas ini, ya. Okey, habis untuk fokus minimum bab 4. Okey, ada soalan? Ada 20 minit lagi? Tak ada. Okey, kita pergi kepada step kedua ialah fokus maksimum. Ini adalah tambahan 4 bab lagi, ya. 4 bab, iaitu bab 5, 6, 7 dan 8, ya. Okey, tingkatan 5, bab 5. Okey, 3 ni sudah keluar, fokusnya di sini iaitu langkah pembentukan Malaysia, kandungan perjanjian 1995 dan usaha menangani konfrontasi. Jadi cikgu sentuh juga di sini apa yang dimaksudkan konsep gagasan. Konsep gagasan ni ialah gabungan pembentukan Malaysia yang terdiri daripada Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Okey, dan ini juga pelajar perlu tahu apakah faktor-faktor pembentukan Malaysia ataupun kenapakah Malaysia ini perlu dibentuk. Jadi ada 4 faktor. Faktor keselamatan, mengimbangi komposisi kaum, mempercepatkan kemerdekaan dan juga pembangunan wilayah. Okey, pembangunan wilayah ini maksudnya kalau kita tengok Sabah dan Sarawak ni antara negara yang kalau kita membandingkan dengan di Semenanjung pembangunannya itu ketinggalan. Jadi dengan menyertai Malaysia, maksudnya boleh membantu untuk mempercepatkan pembangunan di Sabah dan Sarawak, seterusnya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, kemudian kita boleh tengok juga reaksi di sini. Reaksi ada 2, reaksi tempatan. Reaksi tempatan ni merujuk kepada reaksi melibatkan negeri-negeri yang dicadangkan pembentukan Malaysia. Okey, iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei. Brunei juga adalah satu negara yang pada awalnya dicadangkan dalam pembentukan Malaysia, tetapi disebabkan mereka menentang, akhirnya bila Malaysia dibentuk tidak ada Brunei di sini, ya. Kita boleh nampak di sini. Maksudnya Brunei bukanlah salah satu negara yang terlibat. Sebab itu kalau kita tengok di sini mempercepatkan kemerdekaan, walaupun Sabah dan Sarawak hanya menyertai pada tahun 1963, tetapi kemerdekaan kita bila kita sebut kemerdekaan Sabah, kita akan sebut juga 1957. Berbeza dengan Brunei 1988. Kemudian ini melibatkan negara-negara wilayah-wilayah yang dicadangkan pembentukan Malaysia, manakala reaksi negara luar pula merujuk kepada negara-negara luar yang bersempadan dengan Malaysia, yaitu Indonesia, Filipina dan Thailand. Jadi ada 2 negara yang menentang, hanya Thailand saja yang menyokong. Nanti tengok kenapa dia menyokong dan kenapa 2 negara ini, yaitu Indonesia dan Filipina, menentang. Okey, ini yang pelajar perlu fokus, iaitu langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey,
Langkah-langkah pembentukan Malaysia nih, kalau dia bagi soalan macam begini, soalan umum itu maksudnya beserta calon lah. Pelajar boleh terangkan dari segi faktor silawatan, jawatan kuasa setia kawan, referendum, rundingan London, Suruhanjaya Kobot, dan Suruhan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan. Tetapi soalan juga boleh memberi fokus kepada langkah yang khusus ya, sebab kalau kita tengok ini F2 pun dia boleh berdiri sendiri, F2, F5, F6. Maksudnya soalan ini boleh dikemukakan minta pelajar terangkan tentang langkah jawatan kuasa setia kawan ataupun Suruhanjaya Kobot ataupun jawatan kuasa antara kerajaan. Sebab kita boleh tengok di situ ada boleh dapat 4 markah ya untuk soalan ini. Ya. Maksudnya boleh berdiri sendiri. Oke, ini juga tajuk fokus yaitu usul yang terkandung dalam 18 perkara Sabah dan 20 perkara Sabah. 18 perkara Sabah, 20 perkara Sabah. Jadi ada 5 perkara yang penting. Yang pertama ialah ini maksudnya syarat ya yang ditetapkan oleh kerajaan Sabah, negeri Sabah dan Sarawak. Maksudnya kalaulah syarat ini dipersetujui barulah Sabah dan Sarawak ini bersetuju untuk menyertai Malaysia. Yang pertama minta supaya pendidikan itu diletakkan di bawah kawalan kerajaan negeri. Kemudian kita sudah tahu bahwa di Persekutuan Tanah Melayu agama Islam ada agama rasmi, tapi Sabah dan Sarawak minta supaya tidak ada agama rasmi. Maksudnya dikecualikanlah agama Islam sebagai agama rasmi di Sabah itu. Kemudian begitu juga dengan peruntukan kursi 24 kursi Sarawak, 16 kursi Sarawak dan 15 kursi Singapura. Oke, kuasa immigration diberikan kuasa kepada Sabah dan Sarawak. Sebab itu kita tengok orang Semenanjung bila dia datang ke Sabah, dia perlu menggunakan pasport. Sedangkan kita Sabah dan Sarawak bila pergi Semenanjung tak perlu menggunakan pasport. Kemudian tidak ada bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di Sabah. Walaupun bahasa Melayu itu adalah bahasa rasmi di Persekutuan Tanah Melayu, tetapi bahasa Inggris yang dijadikan sebagai bahasa rasmi di Sarawak ya dan Sabah. Oke, kemudian intipati Perjanjian Malaysia. Apakah kandungan Perjanjian Malaysia ini? Yang pertama ialah tarikh pembentukan Malaysia 31 Ogos 1963. Sabah Sarawak menjadi ahli ya, Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian kelebihan menumbuhkan kabinet. Nah, ini kursi ini boleh hafal sebab ada persamaan dengan F3 nih ya. Kemudian hak Bumi Putra ini sama macam seperti hak orang Melayu dan juga kedaulatan Sabah, Sarawak dan Singapura diiktiraf oleh kerajaan British. Oke, kemudian tajuk yang terakhir ialah kenapa Indonesia melancar konfrontasi. Nah, ini ada kaitan dengan kenapa Indonesia menentang pembentukan Malaysia. Dan yang terakhir ialah bagaimana konfrontasi ini ditamatkan. Jadi penamatan konfrontasi ini adalah penentangan yang dilakukan oleh Indonesia apabila dia tidak bersetuju tentang pembentukan Malaysia ini. Di mana Indonesia melancarkan serangan di Johor, di Sarawak dan juga di Tawau Sabah ya. Dan konfrontasi ini tamat apabila Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto ya. Oke. Ada soalan? Bab 6. Bab 5 nih tidak? Oke, kita terus pergi bab 6. Bab 6 ini ialah cabaran selepas pembentukan Malaysia. Jadi ada 3 bab yang belum keluar. Nah, ini tajuk yang 2 kali keluar, pemisahan Singapura daripada Malaysia. Oke, cabaran. Ini maksudnya bila negara kita bila negara kita sudah membentuk Malaysia, apa cabaran yang akan berlaku? Oke, yang pertama cabarannya ialah pembangunan sosio-ekonomi. Maksudnya bila pembentukan Malaysia, maksudnya Tanah Melayu kena pastikan pembangunan sosio-ekonomi itu juga berlaku di Sabah dan Sarawak. Kemudian keadaan politik di Sarawak dan juga perpaduan kaum. Jadi kalau sebelum ini kita boleh lihat perpaduan kaum itu hanya menjurus kepada Melayu, India dan Cina. Itu sebelum pembentukan Malaysia. Tetapi bila pembentukan Malaysia itu dibentuk, maksudnya kaum itu lebih luas, lebih banyak. Kalau kita tengok di Sabah sih ada 32 etnik, manakala di Sarawak ada 28 etnik. Jadi sudah pasti perpaduan kaum itu menjadi satu cabaran ya di dalam pembentukan Malaysia. Oke, kemudian tajuk yang seterusnya ialah yang ini dia ada khusus komunis, ada juga yang umum. Jadi yang umum nih
Maksudnya pelajar boleh guna pakai jawapan itu untuk komunis di tingkatan 4 bab 6 dan juga tingkatan 5 lah. Yang 5 ini maksudnya ini boleh kita boleh guna pakai untuk di tingkatan 4 punya ancaman komunis ya, tindakan komunis itu keganasan yang dilakukan. Dalam masa yang sama kita boleh guna pakai juga di dalam tingkatan 5. Cuma secara umum nih pelajar perlu ingat, kemudian tengok soalan itu kalau dia berkaitan dengan Sarawak, maka tambahkan jawaban yang khusus, yaitu menentang gagasan Malaysia dan membentuk Republik Komunis di Sarawak. Kalau dia berkaitan dengan Semenanjung, maka tambah membunuh pegawai kanan dan mengebom tugu negara. Sebab kedua-dua ini tiada di dalam komunis tingkatan 4. Oke, kemudian langkah untuk menangani ancaman komunis ini jawaban secara umum. Secara khusus pun ada, tapi untuk umum nih maksudnya boleh digunakan pakai untuk di tingkatan 4 dan juga jawaban ini juga kita boleh guna pakai di tingkatan 5. Oke. Oke, kalau mau yang lebih terperinci nanti boleh tengok nota ini. Nota ini dia ada spesifik lah, lebih detail ya berkaitan dengan apa ini? Kita boleh tengok di sini. Sebab dia ada dua operasi di situ sebenarnya. Satu ialah operasi ketenteraan. Nah ini, maksudnya satu yang ini perang saraf dan satu lagi nih operasi ketenteraan. Nah, jadi kalau mau ingat pun boleh juga lah operasi, tapi yang tadi itu secara umum, yang ini lebih khusus tentang langkah untuk menangani ya. Nah, ini yang khusus untuk di Semenanjung. Tapi kita boleh tengok di situ ada juga dia punya dia punya persamaan, kecuali yang macam sempadan ini memang tidak sama lah ya. Oke, kemudian tajuk yang seterusnya ialah isu pembangunan ekonomi dalam rancangan Malaysia. Ada 4 isu. Pertama ialah terlalu bergantung pada ekspor. Maksudnya sebelum ini kita hanya fokus kepada ekspor getah dan biji timah saja. Andai katalah hasil ekonomi ini habis, maka sudah pasti keadaan ekonomi kita akan jadi gawat. Jadi apa langkah kerajaan untuk menangani isu terlalu bergantung? Jadi maksudnya mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Oke, taraf hidup yang berbeza, kemudian pengangguran. Oke, macam mana kita mengatasi masalah pengangguran ini? Maka diwujudkan lebih banyak pusat-pusat kemahiran seperti vocational dan teknikal. Oke, kemudian masalah kesehatan. Oke, macam mana kita mengatasi masalah kesehatan? Oke, ada program perancangan keluarga dan menambah baik perkhidmatan kesehatan. Oke, fokus juga tajuk ini pun banyak negeri yang target. Tajuk ini yaitu rusuhan kaum. Kenapa rusuhan kaum ini berlaku dan bagaimana rusuhan kaum ini berjaya diatasi. Jadi ada 3 faktor di sini untuk mengatasi rusuhan kaum, yaitu pertama pengisytiharan darurat, yang kedua penubuhan Majlis Gerakan Negara, dan yang ketiga ialah peranan Raja-Raja Melayu. Jadi ingat apa dia punya isi bagi setiap langkah untuk menangani rusuhan kaumnya. Oke, habis bab 6 ada soalan? Kita cepat sih, kita ada lagi beberapa menit ini. Oke, bab 7 fokusnya ada 3 di sini. Oke, yang lain sudah keluar, yaitu dasar pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu, dan dasar kebudayaan. Oke, tetapi seperti yang cukup bagi tahu, maksud nih wajib. Pelajar kena tahu apa itu perpaduan kaum dan apa itu integrasi nasional. Perpaduan kaum tuh antara kaum di dalam sebuah negara, tapi integrasi nasional antara dalam negeri. Integrasi nasional ini maksudnya perhubungan itu melibatkan antara satu negeri dengan negeri yang lain ya. Oke, jadi fokus untuk tajuk ini pendidikan ada juga, nanti kita akan bincang kemudian, lebih kepada macam mana cara untuk mempertabatkan bahasa kebangsaan. Oke, jadi ada 5 ya langkah di situ, yaitu penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka, menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia, kemudian bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi,
Oke, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan akta bahasa kebangsaan. Jadi ini dia punya akronim nih purba. Ya. Yang pertama yaitu P, Penumbuhan Dewan Bahasa dan Kebangsa. Kemudian kedua ialah Unisi Kebangsaan Malaysia, R bahasa rasmi, B bahasa Melayu, dan E itu ialah akta bahasa kebangsaan. Nah, ini cara untuk meningkatkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Oke, kemudian tajuk yang kedua penting ialah dasar kebudayaan kebangsaan. Oke, perlu pelajar ingat ya bahwa sama ada dasar pendidikan, dasar kebudayaan kebangsaan, ataupun dasar bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ataupun sukan, semua itu sebenarnya menjurus kepada macam mana mau memupuk perpaduan kaum dan juga integrasi nasional. Jadi semua ini dia punya arah kepada perpaduan kaum dan juga integrasi nasional. Oke. Jadi untuk tajuk dasar kebudayaan ini ada 3 perkara yang pelajar perlu tahu. Yang pertama, pelajar kena tahu apa dia punya prinsip. Yang kedua, apa dia punya matlamat. Yang ketiga, apa langkah ya untuk kita jadikan dasar kebudayaan kebangsaan ini mencapai perpaduan dan integrasi nasional. Jadi ada banyaklah di situ ya, melalui agensi, melalui program, melalui karya seni, ya, melahirkan lebih ramai tokoh, ada banyak faktor di situ yang kita boleh kaitkan dengan usaha dasar kebudayaan kebangsaan ini untuk mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Oke, tajuk yang terakhir ialah bab 8 berkaitan dengan membina kemakmuran negara. Jadi 2 ini sudah keluar. Oke, tahun 2021 dan kalau tidak silap ulangan pun dia keluar lagi sekali dasar ekonomi baru. Oke, jadi sebenarnya dasar ekonomi baru ini yang paling penting ya. Sebab kalau pelajar boleh kuasai dasar ekonomi baru, maka pelajar boleh terangkan tentang dasar pembangunan nasional. Sebab dasar pembangunan nasional ini dia meneruskan apa dasar yang sudah dilaksanakan oleh dasar ekonomi baru ya. Jadi kita sentuh juga kedua-duanya. Oke, 2 perkara yang paling penting pelajar perlu tahu. Yang pertama ialah latar belakang dasar ekonomi baru dan apakah langkah kerajaan untuk mencapai dasar ekonomi baru. Kedua-dua tajuk ini adalah tajuk ataupun soalan yang dikeluarkan dalam SPM 2021. Jadi kalaulah soalan itu keluar, kemungkinan juga dia akan tanya latar belakang dasar pembangunan nasional dan juga langkah kerajaan untuk mencapai DPN. Jadi kita kena tahu apa latar belakang DPN dan apa langkah kerajaan untuk mencapai dasar pembangunan nasional ini ya. Jadi di sini kita cukup pun sudah terangkan apa dia punya latar belakang, dia hampir sama juga. Yang ini RP, yang penting pelajar tahu ini rancangan rangka rancangan jangka panjang pertama, ini rangka rancangan jangka panjang kedua. Yang ini 20 tahun 97 sampai 90, yang ini 10 tahun 91. Nah, nampak ini kan kesinambungan. Maksudnya dia meneruskan apa yang dilaksanakan oleh dasar ekonomi baru ya. Jadi kedua-dua ini kalau kita tengok dua-duanya berkaitan dengan membasmi kemiskinan ya dan menyusun semula masyarakat. Itu dua-dua dia punya matlamat yang penting. Oke, jadi langkah nih kita boleh tengok di sini. Oke, ini ada satu lagi, mengapakah dasar pembangunan nasional dilaksanakan. Ini tidak ada di sini. Tetapi kalau kita tengok dalam buku teks memang ada dia sentuh tentang dasar pembangunan nasional. Jadi ada 8 isi di situ. Pelajar perlu tahu apa itu dasar pembangunan nasional, mengapa dasar pembangunan nasional dilaksanakan. Ada beza mengapa, ini maksudnya sebab kenapa dia dilaksanakan. Yang ini macam mana langkah itu untuk mencapai matlamat tersebut. Jadi ada 4, membasmi kemiskinan. Ini ada di IB juga. Ini pun ada juga di IB juga. Oke. Penyusunan semula masyarakat, penyusunan semula modal saham, dan juga pembangunan wilayah. Jadi kalau pelajar boleh ingat setiap satu fakta ini dua huraian sudah cukup.
Jadi maksudnya satu pun sudah cukup. Satu fakta, satu huraian. Jadi maksudnya ada fakta, ada 4, huraian ada 4. Itu lebih baik. Oke, sudah boleh dapat 8 markah. Tapi kalau boleh ekstra lebih bagus lah, ya. Oke. Oke, kemudian soalan juga boleh tanya kejayaan. Apakah kejayaan kedua-dua nih? Maksudnya dari segi sosial dan juga ekonomi. Oke, jika kalau dia bagi tahu apakah kejayaan dasar ekonomi dan dasar pembangunan nasional, secara umum maksudnya pelajar boleh cerita aspek sosial sajalah, ataupun aspek ekonomi saja, ataupun boleh kedua-dua sekali. Kalau yang tidak boleh, kalau dia sudah spesifik kan, dia minta kejayaan dasar ekonomi dan dasar pembangunan nasional ini dari aspek sosial. Jadi sosial nih kena tengok apa yang matlamat di aspek sosial dan ekonomi, baru kita boleh tengok dia punya kejayaan. Contohnya kalau kita tengok membasmi kemiskinan, berjaya ataupun tidak. Jadi kalau kita tengok di sini, dia berjaya lah. Maksudnya dia punya kejayaan, dia berjaya menurunkan kadar kemiskinan. Oke, kemudian kalau kita tengok ekonomi, apa yang dia mau apa yang dia punya matlamat, mau menumbuhkan industri kan, kawasan perindustrian, dan dia punya kejayaan kita boleh tengok adanya Highcom, adanya kendaraan buatan Malaysia, sama ada Proton Pro 2 ataupun motosikal yaitu Modenas, ya. Jadi ini sebenarnya ada kaitan dengan dia punya sebab dan dalam masa yang sama langkahnya. Jadi rujuk balik tentang keadaan kedua-dua tajuk ini. Oke, ada soalan? Ya ada? Oke, yang terakhir ya, yang terakhir ini skip saja. Ini skip saja, cepat kita buat. Tajuk tadi sudah 10 bab ya. Jadi ini sekarang ialah yang kita target bagi setiap bab yang kita tidak bincang. Oke, saya cikgu mula daripada bab 3 ya. Ini yang tidak kita bincang. Cikgu tidak akan huraikan secara keseluruhan, tapi apa yang pelajar perlu tahu, yang pertama ialah bab 3 nih perang dunia. Ya, baca kedua-dua, perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Ya. Oke, perang dunia pertama. Jadi apa yang pelajar perlu tahu? Pertama ialah perlu tahu negara yang terlibat dalam perang dunia pertama, contohnya Kuarsa Tengah ataupun bahkan ketiga, tahu dia punya negara. Yang kedua, tahu sebab berlakunya peperangan, kenapa perang itu berlaku. Yang ketiga, tahu peristiwa perang, maksudnya di mana peperangan itu bermula. Yang keempat, tahu langkah menamatkan peperangan tersebut. Dan yang keempat, kelima ialah kesan perang. Oke, saya ulang. Pertama, tahu negara yang terlibat, yang itu senang saja ya, maksudnya untuk negara ini kita ingat sini Jerman, Britain, Prancis, Rusia. Sebab keempat negara ini memang terlibat dalam kedua-dua perang ya. Kalau kamu ingat Amerika tak ada di dalam perang dunia pertama. Oke. Negara yang terlibat, sebab peristiwa perang, langkah menamatkan perang, dan kesan. Itu yang pertama ya, bab 3. Oke, bab 4 Persekutuan Tanah Melayu. Bab 4 ini fokusnya adalah kepada penyerahan Sabah kepada British dan reaksi penduduk tempatan terhadap penyaharaan Sarawak. Tapi kalau cikgu rasa perlu juga kami ingat ini. Secara umum sih tentang Malayan Union ya, mungkin 3 atau 4 fakta saja ya secara ringkas, sebab Malayan Union ini setiap tahun memang dia akan keluar ya, ulangan pun dia keluar, pemeriksaan sebenar pun dia keluar. Oke. Penyerahan Sarawak dan reaksi. Reaksi ini kalau kita tengok berbeza dengan Sarawak. Sarawak dia ada penentangan, tapi di Sabah tidak ada penentangan. Reaksinya tidak ada penentangan. Sebab kenapa? Itu yang kamu kena tahu. Oke. Kemudian bab 5 ini kena tahu tentang maksud persekutuan, latar belakang, faktor, dan ciri-ciri persekutuan dan kebaikan. Kebaikan ini boleh keluar soalan kebat. Jadi boleh dikatakan untuk Persekutuan Tanah Melayu ini beri penekanan yang lebih berat lah. Sebab apa? Sebab tajuk ini memang banyak negeri yang target ya. Jadi penekanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Kalau belum baca, sila baca tajuk ini. Oke, bab 6. Ini yang secara umum tadi saya coba bagi tahu. Soalan komunis nih, dia ada 3 kawan nih.
yang selalulah kita tengok dari segi analisis kita, salah satu dia akan keluar. Jepun, Perang Dunia, Jepun, komunis. Jadi yang sudah keluar komunis dengan Jepun. Jadi adakah kemungkinan Perang Dunia akan keluar ataupun komunis akan keluar sekali lagi ya. Jadi ini secara umum yang kita boleh guna pakai untuk jawab soalan untuk komunis ini. Ya, jadi cukup mudah untuk pelajar ingat sebab boleh digunakan untuk jawaban di tingkatan 4 dan dalam masa yang sama juga boleh digunakan pakai di tingkatan 5. Oke, bab 7 fokusnya adalah jawatan kuasa hubungan antara kaum, sistem ahli, dan satu lagi jangan tinggal abaikan sistem pendidikan ya. 3 di situ ya. Kemudian bab 4 ialah proses pilihan raya. Kemudian peranan kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu ya. Peranan kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Oke. Bab 9 peranan Suruhanjaya Persekutuan Tanah Melayu. Oke. 9.2. Kemudian 9.3 dan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 9.4. Ini tajuk-tajuk yang belum keluar lagi ya untuk soalan ini. Kemudian bab 10 Pemaksuran Kemerdekaan 10.2 dan kesan kemerdekaan terhadap negara kita 10.4. Oke, kesan ini seperti yang cukup bagi tahu, kalau boleh jawab dulu berdasarkan kepada peristiwa sejarah. Kalau tidak boleh barulah kita gunakan secara munasabah. Oke, itu bab tingkatan 4 yang secara umum. Kemudian kita pergi tingkatan 5. Oke, tingkatan 5 sudah kita sentuh sampai bab 8. Jadi kita terus pergi bab 9. Oke, bab 9 ini pun sudah keluar. Oke. Tapi kalau mau baca pun tidak ada masalah lah. Maksudnya penekanan kita di sini adalah cabaran mengukuhkan dasar luar 9.5 ya. Ini pelajar boleh beri tumpuan. Kemudian untuk tajuk ini, untuk tajuk negara nih kita ada PBB, kita ada 6, ada Commonwealth, memang agak sukar untuk fokus mana satu tajuk. Jadi yang ini kepentingan manfaat ini secara umum boleh digunakan pakai untuk semua negara. Tetapi untuk penglibatan itu ataupun sumbangannya itu, ini ada yang khusus. Maksudnya pelajar yang maksudnya boleh digunakan pakai untuk semua negara ialah yang ini. Semua pertumbuhan. Bantuan kemanusiaan ini boleh sebab ini ada di dalam PBB pun, penglibatan Malaysia dalam PBB pun ada bantuan kemanusiaan, dalam Commonwealth pun ada, dalam NAM pun ada, dalam ASEAN pun ada. Oke. Kemudian ini pun ada menentang salah guna kuasa dan asasi, ini pun ada di dalam semua pertumbuhan. Kemudian isu sosial pun ada. Yang ini, yang lain ini, yang ini pun ada juga dalam semua. Oke, keselamatan. Yang lain tuh ada yang ada. Kalau tuan rumah ini maksudnya hampir ke semua semua pertumbuhan kecuali PBB, Malaysia pernah jadi tuan rumah. Nah, jadi maksudnya kalau mau jawab tuan rumah itu boleh jawab juga sebagai satu isi kamu pelibatan. Malaysia pernah jadi tuan rumah persidangan Commonwealth, kemudian OIC, sidang kemuncak ASEAN ya. Itu secara umum. Oke, kemudian bab 10 ada 3 lagi tajuk yang belum keluar, yaitu 10.2 peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Oke. Kemudian ini 10.2 peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Oke, kebanyakan negeri target yang inilah. 10.3 penglibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan, dan 10.4 usaha mengekal kelestarian global. Jadi kalau kita tengok dari segi analisis kita, dia berselang-seli ya. Tahun lepas dia keluar daripada bab 10, kalau tidak silap ya, sekejap kita tengok. Oke. Oh sorry.
dua-dua dia keluar di bab 9, ya. Maksudnya soalan SPM ulangan sejak dia keluar dalam bab 10, tapi tahun 2021 dia keluar bab 9, tahun lepas pun dia ini bab 9 nih dia keluar asas pengubalan dasar luar. Bab 9 ini tahun lepas dia keluar PBB. Jadi mungkin boleh beri penekanan kepada bab 10. Di sini akan ada satu soalan. Oke, kita risau bab 15 ini, tajuk 15 ini, bab 9 10 ini, kalau dia keluar pikir struktur, tapi setakat ini kita tengok 2021 dan 2022 dia keluar di essay. Maksudnya 1, 2, 3, 4 ini struktur. 5, 6, 7, 8, 9 ini dia essay. Tapi di dalam baru-baru ini ulangan, dia pergi soalan struktur, ya, soalan struktur. Jadi kalau soalan struktur ini kita tidak boleh pilih, maksudnya kena jawab. Ya, jadi itu terpulang kepada pelajar, tapi yang penting tadi 10 bab tuh kita sudah bincang. Jadi pelajar tanya baik diri, mana lagi yang belum dikuasai. Kalau belum masih ada masa lagi, besok hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Maksudnya ada 4 hari lagi untuk kuasai mana lagi tajuk-tajuk yang belum dikuasai. Oke, cikgu buka kepada soal jawab. Kalau ada yang pelajar mau tanya, boleh kemukakan. Ada soalan? Tiada? Tidak ada, cikgu. Oke, kalau tiada, cikgu rasa setakat itu saja. Kita pun sudah lebih 9 menit. Jadi cikgu doakan semoga semua pelajar memperoleh keputusan yang cemerlang, A+ dalam sejarah, dipermudahkan untuk menjawab soalan sejarah. Oke, insyaallah. Insyaallah kita mungkin akan ada lagi satu perjumpaan sebelum exam. Apa-apa pun kita akan update di dalam grup lah. Jadi itu saja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu.